Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua student cikgu yang berada di atas talian sekarang. Students 5IR yang cikgu kasihi, apa khabar semua? Sihat ke? Respon sikit, nak dengar suara? Waalaikumsalam. Sihat aku. Waalaikumsalam. Saya sihat. Sihat tu, banyak sihat tu rasanya dalam masuk tu asyik makan. Betul. Gemuk je tak lagi. Oh, okey. Alright. Okey, pertama sebelum kita mulakan pelajaran, eloklah kita membaca umul kitab surah Al-Fatihah. Semoga pelajaran kita pada petang ini, pukul 1 petang ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Okey, terlebih dahulu cikgu nak nyatakan perasaan cikgu. Cikgu rasa sungguh gembira kerana dapat mendengar, dapat berjumpa balik anda semua walaupun jauh tetapi dapat berjumpa secara atas talian. Alhamdulillah. Tidak terlewat kot, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua students. Maafkan salah silap cikgu kalau ada Ada baik raya ke. bahasa ke apa benda kan, cikgu salah ajar kan. Okey, minta maaf dari hati kan. Okey, dari hati ke hati. Okey, baik. Yang seterusnya cikgu nak beritahu yang ni pelajar tahu kot, iaitu Kementerian Pendidikan akan membuka semula sekolah pada 24 Jun ini, hari Rabu kalau tak silap cikgu. Jadi pelajar yang terlibat hanyalah pelajar peperiksaan awam. Jadi untuk sekolah kita, pelajar terlibat tingkatan 5 sahaja. Okey. Pelajar lain cikgu tak tahu, mungkin akan masuk ke sekolah secara berperingkat lah. Baik. Nanti dalam buletin nanti pihak sekolah akan muat naik garis panduan pelajar-pelajar kembali ke sekolah, terutama pelajar tingkatan 5 ni ada beberapa garis panduan yang perlu pelajar tahu dan patuhi. InsyaAllah nanti pihak sekolah akan muat naik garis panduan tersebut dalam buletin. Baik, yang seterusnya ialah untuk pelajaran hari ini, cikgu terpaksa tamatkan lebih awal iaitu pada pukul 2 petang. Kerana pada pukul 2 petang nanti semua guru akan bermuasyarat dengan pengetua untuk buka sekolah. Baiklah. Masa kita teruskan pelajaran. Jadi cikgu semua students offkan mikrofon, menghilangkan gangguan bunyi. Okey, semua students offkan mikrofon masing-masing untuk mengelakkan gangguan bunyi. Kalau ada soalan macam biasa boleh onkan mikrofon dan tanya. Baik. Okey. Cikgu nak tunjukkan skrin cikgu. Jadi tengok skrin masing-masing. Alright. Bentar Cikgu kongsikan skrin cikgu bersama dengan anda. Baik. Baik students. Okey. Kita masih lagi bab 8. Yang mana kita sudah mempelajari rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Tahap pertama dan tahap kedua. Kita dah belajar yang ni. Ni settle. Okey. Kepada pelajar yang tak sertai kelas secara talian, sila ikutinya, sila belajar sendiri melalui rakaman pengajaran cikgu. Tengok balik rakaman tersebut dalam Telegram. Okey, baik. Jadi untuk petang ini kita akan cover yang ini. Okey, untuk petang ni. Hari inilah sekarang. Dan kalau sempat kita akan belajar rukun negara. Ini dah topik baru. Topik baru. Baik. Jadi mari kita lihat, mari kita tengok slide pelajarannya. Okey. Baik. Jadi rujuk buku teks
dasar pembangunan ekonomi, rujuk buku teks anda, muka surat 206 8.1.2 Jadi dan juga lihat slide yang pada skrin anda yang cikgu akan putarkan sekejap lagi, sambil-sambil tu highlightkan ataupun gariskan isi-isi penting dalam buku teks. Baik. Okey. Cikgu tunjukkan, cikgu putarkan pengenalan bagi dasar pembangunan ekonomi ini. Okey. Okey, jadi dengar dan lihat. Dasar-dasar pembangunan ekonomi. Dasar Pertanian Negara, DPN. Dasar Pensyarikatan Malaysia. Dasar Penswastaan. Dasar Hala Tuju Cara Baru. Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara, DPDPN. Dasar Kependudukan. Sila klik untuk mendapatkan maklumat. Baik students, okey. Apa yang perlu kita tahu dalam topik 8.1.2 dasar-dasar pembangunan ekonomi ini? Baik. Ada 6 dasar, bermula dari dasar pertanian negara, dasar pensyarikatan Malaysia, dasar penswastaan, dasar hala tuju cara baru, dasar peningkatan daya pengeluaran negara dan dasar kependudukan. Okey, apa yang perlu kita belajar dalam topik ini? Yang pertama, bagi setiap dasar ini, pelajar perlu tahu tujuan atau matlamatnya. Okey, gariskan, highlightkan dalam buku teks atau transfer kopi dalam sticky note masing-masing. Itu yang pertama. Jelas? Yang kedua, apakah strategi yang digunakan untuk melaksanakan dasar tersebut? Jadi ada 2 perkara. Ulang semula, yang pertama, tujuan dasar tersebut. Yang kedua, strategi yang digunakan untuk melaksanakan dasar tersebut. Okey, jadi itulah fokus pelajaran kita hari ini. Baik, kita mula dengan dasar yang pertama, iaitu Dasar Pertanian Negara, DPN. Baik, sebelum kita cikgu-cikgu nak teruskan, baik, apa yang berlaku pada rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun, tahap 1 dan tahap 2? Okey, apa yang berlaku? Baik, masih diteruskan tahap kedua tu, cuma dia dah jadi rancangan Malaysia. Okey, kalau kita lihat tahap kedua tu pada yang terakhir lah rancangan Malaysia kelima 1986 sehingga 1990 dan diteruskan dengan rancangan Malaysia ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 dan seterusnya. Sampai hari ini pelajar rancangan Malaysia diteruskan. Dan dalam rancangan Malaysia itu dasar-dasar inilah, ada 6 dasar ini yang diperkenalkan, terutama selepas pada tahun 80-an, bermula pada tahun 80-an. Okey, baik. Jadi kita lihat dasar yang pertama, iaitu Dasar Pertanian Negara. Okey. Dasar Pertanian Negara, DPN. Matlamat meningkatkan pendapatan sektor pertanian, memaksimumkan pendapatan pekebun kecil, memajukan komoditi utama untuk diekspor. Strategi. Baik pelajar-pelajar, ada 3 matlamat atau tujuan, okey, dalam Dasar Pertanian Negara. Highlightkan, gariskan, okey, buat ringkasan, okey, dalam sticky notes, okey. Baik. Okey, seterusnya dia matlamatnya meningkatkan pendapatan sektor pertanian, memaksimumkan pendapatan pekebun kecil, memajukan komoditi utama. Baik, komoditi utama tu bermaksud pertanian komersial yang untuk tujuan ekspor. Sebagai contoh, sebagai contoh tanaman komoditi ialah kelapa sawit dan juga getah. Jadi kelapa sawit dan getah untuk tujuan ekspor itulah dinamakan sebagai komoditi utama. Okey, pada waktu itulah.
Okey. Ada juga tanaman lain yang menjadi komoditi. Okey, contohnya satu ketika dulu koko. Koko pernah menjadi komoditi utama Malaysia sebelum diganti dengan getah dan juga kelapa sawit. Baik pelajar-pelajar, seterusnya kita lihat apakah strategi dasar pertanian negara. Menggalakkan pembukaan tanah-tanah baru di bawah rancangan Felda, Agensi Pembangunan Wilayah dan Kerajaan Negeri. Memperkenalkan program pembangunan in situ. Baik. Okey. Alright. Anak tegur pula kan. Okey, tak apa. Okey. Apakah yang dimaksud dengan pembangunan in situ? Dalam buku teks muka surat 206 ada maklumatnya dalam sudut maklumat. Okey. Baik. Pembangunan in situ adalah satu strategi untuk meningkatkan serta memulihkan produktiviti kawasan pertanian yang sedia ada. Okey. Dan juga maksudnya kat sini pelajar-pelajar, terdapat kawasan pertanian negara produktivitinya sangat rendah. Maksudnya kalau kita tanam kelapa sawit itu tidak menghasilkan buah ataupun hasilnya tidak seperti yang kita jangkakan. Tak seperti yang kita targetkan. Ini bermaksud kawasan pertanian itu produktivitinya rendah. Mungkin kerana tanahnya kurang subur. Okey. Mungkin kerana kekurangan penggunaan teknologi. Jadi dengan adanya pembangunan di situ, okey, kawasan yang berproduktiviti rendah dapat dipulihkan serta meningkatkan hasil pertanian. Itulah maksudnya pembangunan di situ. Okey. Dan terdapat projek-projek pembangunan di situ dilaksanakan secara bersepadu. Okey. Okey, contohnya di Kemumbu, Pesut, Johor Barat, Kelantan Utara dan Selangor Barat. Jadi pelajar-pelajar harap jelaslah, itulah strategi pembangunan in situ. Istilah dia macam itulah. Kenapa in situ dekat situ kot? Okey. Jadi itu tak payah nak fikir panjang, awak kena terima itulah pembangunan in situ Okey, kalau awak nak tahu, salah satu agensi kerajaan yang terlibat dalam pembangunan in situ ialah Felkra. Okey, Felkra di sini kita ada Felkra di bahagian nak kemaran tu, kita ada satu Felkra Felkra Maran kalau awak nak tahu. Felkra inilah yang membantu Felda memulihkan kawasan produktiviti yang rendah. Okey, yang sedia ada tapi produktivitinya rendah, Felkra lah Baik, kita teruskan. Melibatkan sektor swasta dalam projek penswastaan pertanian di bawah Kementerian Pertanian. Baik, mungkin awak anggap bahawa kelapa sawit sinonim dengan Felda, ladang sawit sinonim dengan Felda. Sebenarnya tidak. Okey, terdapat juga agensi swasta yang menceburi sektor perladangan kelapa sawit. Sebagai contoh, kalau kita lalu di highway Lebuh Raya yang kiri kanannya ada ladang kelapa sawit, kita akan perasan okey, ada satu signboard Sime Derby. Okey, ada satu signboard IOI. Apakah maksudnya tu? Maksudnya ladang kelapa sawit tu milik Sime Derby, milik IOI, milik agensi swasta. Yang Felda ni adalah milik agensi kerajaan. Jadi dalam strategi dasar pertanian negara, dia melibatkan sektor swasta dalam pembangunan atau projek pertanian negara. Sebagai contoh syarikat-syarikat swasta yang cikgu sebutkan tadi seperti Sime Derby, IOI dan sebagainya. Banyak lagi sebenarnya. Baik. Sambung Okey, itulah berkenaan dengan dasar pertanian negara. Okey, pelajar-pelajar ada nak tanya tentang dasar pertanian negara, boleh respon dengan onkan mikrofon. Okey, ada nak tanya? Silakan. Okey, tak ada. Baik, kalau tiada kita teruskan dengan dasar pensyarikatan Malaysia. Dasar Pensyarikatan Malaysia. Matlamat.
merangsang penglibatan sektor swasta dalam pembangunan negara. Strategi menubuhkan panel perunding antara sektor swasta dan Baik, cikgu nak ulas sedikit tentang matlamat dasar pensyarikatan Malaysia. Okey, konsep dasar pensyarikatan Malaysia ialah nak bangunkan negara, nak membangunkan ekonomi, tidak hanya kerajaan saja. Dia mesti melibatkan kerajaan dan pihak swasta. Jadi dalam dasar ini, matlamatnya ialah untuk merangsang pelibatan sektor swasta dalam pembangunan negara. Okey. Jadi sebenarnya pihak swasta juga ada sumbangan dalam pembangunan negara. Okey, apakah pula strategi dalam dasar pensyarikatan Malaysia? Mari kita dengar seterusnya. pihak kerajaan. Baik, okey. Strategi yang pertama, strateginya ialah panel perunding ditubuhkan untuk menjadi orang tengah antara sektor swasta dan juga pihak kerajaan. Okey, kerana apa? Dalam konsep dasar pensyarikatan Malaysia, konsep ini Malaysia ni dianggap sebagai satu syarikat milik bersama antara swasta dan kerajaan. Begitulah perumpamaannya. Jadi panel perunding ditubuhkan antara sektor swasta dan juga pihak kerajaan. Okey. Baik. Teruskan. Itulah dia dasar pensyarikatan Malaysia. Malaysia ni dianggap satu syarikat milik bersama-sama, kaki tangan kerajaan dan juga kaki tangan swasta. Sama-sama membangunkan negara. Okey, jadi siapa yang menikmati hasilnya daripada dasar pensyarikatan Malaysia? Tentulah rakyat. Okey, semua dasar ni, dasar pembangunan ekonomi, rakyat yang menikmatinya. Okey, begitulah pelajar-pelajar, itu dasar pensyarikatan Malaysia. Baik, ada nak tanya tentang dasar pensyarikatan Malaysia? Silakan kalau ada pertanyaan, boleh onkan mikrofon. Okey, tak ada. Kita teruskan dengan dasar penswastaan. Dasar penswastaan. Matlamat mengurangkan beban kerajaan, mempercepatkan pembangunan ekonomi negara, meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan. Strategi. Okey, baik. Inilah matlamat dasar penswastaan. Sebenarnya kita dah belajar sebahagiannya di topik yang lalu. Okey, dalam rancangan Malaysia. Okey, pada tahap kedua tu, rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun pada tahap kedua, dasar penswastaan. Baik. Sebenarnya agensi-agensi swasta yang kita kenali hari ini sebenarnya pernah satu ketika dahulu adalah milik kerajaan. Sebagai contoh, saya berikan satu contoh, iaitu POS Malaysia Berhad hari ini. POS Malaysia Berhad hari ini dulu adalah milik kerajaan sepenuhnya. Dengan nama POS saja, POS Malaysia. Sekarang namanya POS Malaysia Berhad. Jadi perkataan berhad tu menunjukkan bahawa dia adalah satu syarikat. Jadi POS Malaysia, walaupun dia POS Malaysia ni agensi swasta, tetapi ia bekerjasama dengan sektor kerajaan. Okey. Baik. Banyak lagi sebenarnya syarikat-syarikat swasta dahulunya milik kerajaan. Sebagai contoh, TNB. Dahulunya dikenali dengan nama Lembaga Elektrik Negara, LLN, milik kerajaan. Diswastakan menjadi TNB. Satu lagi contoh, sekarang TM, Telekom Malaysia. Dahulunya Jabatan Telekomunikasi Negara. Okey, satu lagi contoh, banyak lagi contoh, satu lagi contoh cikgu sebutkan. Sekarang Kereta Api Tanah Melayu Berhad, KTMB. Dulunya KTM. Jadi mungkin anda berfikir mengapa kerajaan menswastakan agensinya kepada pihak swasta kan? Sebenarnya begini, kerajaan nak mengurangkan, sebab matlamatnya nak mengurangkan beban kerajaan, mempercepatkan pembangunan ekonomi negara dan meningkatkan produktiviti serta kualiti perkhidmatan. Itu jawapannya. Okey.
Mengapa mengurangkan beban kerajaan? Okey. Apabila kerajaan melaksanakan dasar perswastaan, kerajaan dapat menjimatkan perbelanjaan yang besar. Perbelanjaan besar yang dijimatkan ini dapat digunakan untuk sektor yang lebih penting seperti pendidikan, kesihatan, keselamatan dan pertahanan. Itu ini penting ni. Ini paling core sekali. Pendidikan, kesihatan, keselamatan, pertahanan. 4 ni sangat penting. Yang lain tak apa kerajaan swastakan. Baik kerana kerajaan percaya bahawa syarikat swasta lebih cekap. Dia ada kewangan yang mencukupi dan juga cekap. Jadi secara tidak langsung dapat mempercepatkan pembangunan ekonomi negara. Begitu. Baik, apakah pula strategi dasar penswastaan? Kita dengar. Sambung Strategi memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Menubuhkan unit perancangan ekonomi. Unit perancangan ekonomi bertindak sebagai jawatan kuasa penswastaan untuk memberi panduan kepada sesebuah kementerian. Okey students, inilah strategi dasar perswastaan. Highlightkan. Yang pertama, memindahkan perkhidmatan, perusahaan, kepentingan, pelaburan dan kuasa tertentu kepada sektor swasta. Itu strategi pertama. Strategi kedua, menubuhkan unit perancangan ekonomi. Dia tak boleh pindah saja-saja je, mesti pindah tu mestilah ikut orang kata SOP, standard operasi. Jadi yang bertanggungjawab adalah unit perancangan ekonomi, iaitu untuk mana-mana agensi kerajaan yang nak diswastakan, unit perancangan ekonomi akan nilai. Barulah diswastakan. Jadi harap faham. Simple je kot, senang faham ni. Harap pelajar dapat highlightkan tujuan dan juga strategi dalam dasar penswastaan. Ada nak tanya tentang dasar penswastaan? Silakan. Faham semua ni? Dah 3 kali tanya kan? Dah 3 dasar semua. Kot? Simple je kan? Baik, kita lihat yang keempat, dasar hala tuju cara baru. Dasar hala tuju cara baru. Matlamat, membangunkan kawasan luar bandar, meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui penglibatan dalam sektor pelaburan. Strategi, mengelompokkan baik, kita lihat dasar hala tuju cara baru. Fokus dalam dasar ini ialah untuk kawasan luar bandar. Dengan meningkatkan pendapatan petani dan pekerja desa melalui penglibatan dalam sektor pelaburan. Ini matlamat dia. Jadi highlight kan dasar hala tuju cara baru. Maksudnya dia nak petani ataupun pekerja-pekerja desa ini dia dapat melibatkan diri dalam keusahawanan. Bila usahawan dia ada pelaburan, pelajar-pelajar dia berlabur. Sebelum jadi usahawan tu, inilah dasar dia. Mungkin akan ada training dan sebagainya sebelum petani tu di-upgrade kepada usahawan dan seterusnya usahawan itu akan melabur dalam sektor-sektor yang diceburinya dalam kegiatan yang diceburinya. Baik, apakah strateginya? Kita lihat. Pelaburan. Strategi, mengelompokkan kampung-kampung menjadi pertempatan yang lebih besar, meningkatkan pendapatan melalui industri pembuatan barangan, pelaksanaan projek pembangunan melalui agensi kerajaan. Baik, strategi pertama, highlightkan, kampung-kampung itu dikelompokkan menjadi pertempatan yang lebih besar. Maksudnya kampung A, kampung B, gabung, jadilah pertempatan lebih besar. Kemudian, yang ni yang cikgu cakap tadi, keusahawanan. Jadi dari kampung tu kita dapat lihat kejayaan dasar hala tuju cara baru kita dapat lihat sebenarnya hari ini. Sebab di kampung-kampung atau di desa-desa ada perusahaan kecil dan sederhana, PKS, seperti buat keropok, buat roti,
dan juga kerja-kerja besi kan, yang kecil-kecil, perusahaan kecil dan sederhana. Okey, buat sos dan sebagainya, itu adalah industri pembuatan barangan makanan dan juga kraftangan. Okey. Baik, itu adalah sebahagian kerjaan daripada dasar hal itu cara baru. Okey, jadi projek ini mestilah ada agensi-agensi kerajaan yang menguruskannya. Okey, baik. Itulah pelajar-pelajar strategi dalam dasar hala tuju cara baru. Okey. Baik. Ada nak tanya tentang dasar hala tuju cara baru ni? Pelajar-pelajar boleh respon? Tu macam ada respon. Silakan kalau ada. Ada ke tak ada? Tak ada ke? Tak ada lah. On-kan mikrofon cakap tak ada. Okey, tak apa. Okey, ingatkan puas cikgu. Apalah soalan dia bagi. Soalan cepu pas apa ni? Okey, tak apa. Kalau tak ada, kita teruskan dasar yang kelima. Dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Dasar peningkatan daya pengeluaran negara, DPDPN. Matlamat mencapai kadar pertumbuhan ekonomi secara berterusan, memastikan penggunaan sumber tenaga secara maksimum, meningkatkan hasil pendapatan negara bagi meningkatkan kadar pertambahan ekonomi. Strategi. Okey, cikgu nak ulas matlamatnya. Halatkan matlamat seperti yang diberitahu oleh narrator tadi. Baik. Jadi kerajaan tak nak kita punya ekonomi negara kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Dia nak naik. Kan? Berterusan. Jadi dasar peningkatan daya pengeluaran negara diperkenalkan untuk mencapai matlamat tersebut. Jadi supaya kadar pertumbuhan ekonomi secara berterusan. Okey, sebagai contoh, kerajaan tidak boleh hanya menumpukan komoditi sawit dan juga getah. Memang betul satu ketika dahulu, okey, inilah tanaman komoditi utama yang memberikan pendapatan kepada negara. Okey, jadi sebenarnya dua ni tak boleh bergantung, dua ni kena cari sektor lain yang boleh menjana pendapatan negara. Jadi apakah sektor lain? Contoh cikgu beritahu pelancongan. Jadi pelancongan pada hari ini menjana jumlah pendapatan yang sungguh besar, antara pendapatan negara yang terbesar sebenarnya pelajar-pelajar selain pada minyak oleh Petronas tu. Kalau sebelum COVID-19, kalau nak tahu, walaupun Thailand terkenal dengan pantai Krabinya, pantai Hatnyanya, Bandar Bangkoknya, Indonesia terkenal dengan Balinya dan sebagainya, Vietnam terkenal dengan pasar terapung dia kan. Orang Asia kata, orang luar kata, apa negara Asia Tenggara yang terbaik? Malaysia is the best. Semua yang negara Asia Tenggara lain yang ada, semua disatukan di Malaysia. Bayangkan, saya cerita panjang lah, cikgu cerita pasal makanan. Tak payah pergi negara India nak rasa kari, pergi Malaysia, jumpa. Saya nak pergi Thailand rasa tom yum, pergi Malaysia, jumpa. Saya nak pergi Arab, nak rasa nasi Arab, nasi biryani. Pergi kat Malaysia, jumpa. Maksudnya Malaysia one stop center bagi food paradise, syurga makanan. So, ini adalah pelancongan negara. Itu sebabnya ini adalah satu orang kata ekonomi baru yang boleh supaya Malaysia tidak terlalu bergantung kepada getah dan juga sawit. Itulah dia dasar peningkatan daya pengeluaran negara. Supaya ekonomi ini secara berterusan, pertumbuhan ekonomi berterusan, tak stop dan jatuh. Dan yang kedua, memastikan sumber tenaga digunakan secara maksimum. Sumber tenaga, contoh 100 orang, katakan sebagai contoh 100 orang, kita guna 100 ni betul-betul. Jadi meningkatkan hasil pendapatan negara bagi meningkatkan kadar pentambahan ekonomi. Sudah tentulah bila dasar ini berjaya, maka dia akan meningkatkan pendapatan negara. Baik, pelajar-pelajar, apakah strateginya? Kita sambung. Memperbaiki sistem pengurusan operasi, struktur organisasi, penggunaan teknologi terkini
serta penerapan nilai dan etika kerja yang murni. Baik, ini. Jadi organisasi-organisasi telah dibaiki pengurusannya, okey, penggunaan teknologi terkini dan juga penerapan nilai etika kerja yang murni. Okey, sebagai contoh nilai etika kerja. Okey, Malaysia mengambil contoh budaya kerja Jepun, terkenal dengan budaya 5S. S ni sebenarnya istilah Jepun. Cikgu pun tak ingat 5S ni, tapi cikgu ingat susun, sisih, okey, kemudian kita ada bersih, dalam bahasa Jepun kita bersih, susun, bersihkan, simpan, okey, simpan. Jadi 5S ni budaya kerja Jepun yang kita contohi. Dan kajian yang dijalankan mendapati bahawa budaya 5S di Jepun ni lah yang membolehkan Jepun itu menjadi negara maju. Okey, jadi budaya 5S sampai sekarang masih lagi digunakan pakai dalam sektor-sektor industri negara. Okey, malah 5S bukan saja setakat di industri, malah juga dalam syarikat-syarikat korporat. Okey, alright. Itulah dia dasar peningkatan daya pengeluaran negara, matlamat dan juga strateginya. Baik, ada nak tanya tentang dasar tersebut? Silakan. Ada? Okey, tak ada. Okey, baiklah, tak mengapa. Baik, kita teruskan dengan yang terakhir, dasar kependudukan. Dasar kependudukan negara. Matlamat mencapai sasaran 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Menitik beratkan keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi negara, kemudahan pendidikan, perumahan, kesihatan, dan peluang pekerjaan. Okey, baik. Inilah matlamat dasar kependudukan negara. Sekarang kita masih belum capai sasaran 70 juta. Belum lagi. Jadi matlamatnya 70 juta penduduk menjelang tahun 2100. Sekarang 2020. Okey, belum sampai sasaran 70 juta. Okey, mengapa kerajaan menetapkan 70 juta ni sebagai sasaran? Okey. Baik, kalau kita ramalkan dengan keadaan sekarang, okey, kita dah masuk satu fasa revolusi perindustrian tahap 4. Okey, revolusi perindustrian tahap 4.0 ataupun dalam bahasa Inggeris Industrial Revolution 4.0. Jadi penduduk diperlukan, tenaga sumber manusia diperlukan untuk keperluan sektor-sektor di Malaysia. Sektor awam dan juga sektor swasta, sektor industri, semua sektor ni. Jadi pelajar-pelajar 70 juta ni perlu sangat oleh kerajaan supaya pembangunan ekonomi negara pada tahun tersebut, tahun 2100 tu mapan. Okey, bayangkan kita ada teknologi, ada mesin-mesin canggih. Semua ada lah mesin canggihnya, komputernya, mesin bergerak sendirinya, mungkin drone lepas ni kan. Mungkin lepas ni kan, contohlah kan, mungkin lepas ni teknologi drone yang mengambil alih. Okey, tetapi tenaga kerja sumber manusia pun perlu sebenarnya. Bayangkan. Benda-benda semua ni ada, teknologi ada, tapi orang yang nak handle tak ada. Okey, ataupun itu situasi pertama. Situasi kedua, 70 juta, okey, 70 juta tetapi ramainya adalah tua, tak larat nak bersara dah. Okey, hampir bersara. Ini masalah. Ya, masalah ni dasar kependudukan negara. Okey, dia akan jadi masalah apabila ramai golongan tua dari golongan warga emas daripada golongan belia. Golongan belia ni penting kerana golongan inilah yang akan bekerja, yang akan membangun ekonomi. Golongan warga emas dah bersara. So, bila golongan warga emas lebih ramai daripada golongan belia, jadi masalah. Memang akan jadi masalah.
Inilah yang berlaku pada Singapura hari ini. Okey, Singapura hari ini golongan yang taraf warga emas lebih ramai berbanding golongan belia. Sangat membimbangkan statistik. Jadi Singapura tengah kaji dasar kependudukannya. Betul? Negara dia kecil pulau kan. Dia ada peraturannya tak boleh anak, kalau tak silap cikgu 2 ke 1. Sebab dia pulau kecil, kita nak padat. Tapi sampai satu situasi ramai golongan tu boleh belia. Jadi mungkin ada kelonggaran kot. Okey. Satu lagi contoh kita lihat di China. China negara yang sangat besar, walaupun besar penduduknya sangat ramai, dan juga China terpaksa mengetatkan kadar kelahiran bagi pasangan yang berkahwin. Rasanya seorang saja. Kalau contohnya mengandung, kena gugurkan. Begitu juga dengan Indonesia. Indonesia rasanya tak ada sekatan apa-apa. Itu sebab Indonesia ni dia antara negara paling padat penduduknya di dunia. Setiap 1 kilometer tu berapa banyak pertempatan. Bayangkan, jadi padat-padat, rapat-rapat dia duduk kan. Macam Malaysia ni adalah space sikit, rumah dengan rumah kan, dia tak terlalu rapat. Okey, kalau kita keluar tu ada saujana mata memandang. Kalau di Indonesia pergi ada rumah sini, rumah rapat-rapat, rumah aja. Itu maksud kepadatan. Jadi matlamat kedua, okey, walaupun nak 70 juta mesti ada keseimbangan. Jadi nak kena selaraskan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kadar pembangunan sosioekonomi. Okey, tak guna kita bina banyak kemudahan tapi penduduknya sikit je. Sekolah bina 10 blok. Tapi muridnya ada berapa? 1 kelas je. Sebagai contoh. Yang paling mudah. Tak guna. Buat apa? Jadi itu maksudnya keselarasan antara kadar pertumbuhan penduduk dengan kemudahan pendidikan. Dan tak boleh, okey, sekolah ada 10 blok tetapi muridnya ada 3 blok. Tak boleh juga. Maksudnya pertumbuhan penduduknya melebihilah pula. Jadi perlu ada keselarasan. Untuk itu dasar kependudukan negara dirancang. Itulah pelajar-pelajar matlamatnya. Jadi mari kita lihat apakah strategi dalam dasar kependudukan negara dan peluang pekerjaan. Strategi. Segala program pembangunan negara berdasarkan unjuran jumlah penduduk untuk memastikan pertumbuhan penduduk tidak mendatangkan masalah kepada negara. Seperti yang aku cakap tadi lah kan, berdasarkan unjuran penduduk. Okey, jadi sebenarnya dasar kependudukan ni dia banyaklah sektor kerajaan terlibat, Kementerian Kesihatan, Jabatan Tenaga Sumber Manusia. Jadi dia untuk memastikan bahawa unjuran itu seimbang supaya tidak mendatangkan masalah. Kalau terlalu ramai pun tak boleh. Kalau penduduk terlalu sikit pun tak boleh. Dia mesti ada satu angka yang betul-betul relevan dengan situasi semasa pada ketika itu. Baiklah pelajar-pelajar, itulah ke-66. Ke-66 dasar pembangunan ekonomi. Jadi cikgu nak jelaskan sekali lagi apa yang pelajar perlu tahu dalam dasar tersebut. Yang pertama, pelajar perlu highlightkan, pelajar perlu kenal pasti matlamat atau tujuan bagi setiap dasar tersebut. Yang kedua, pelajar perlu tahu apakah strategi-strategi yang digunakan untuk mencapai dasar tersebut. Highlightkan dalam buku teks atau ringkaskan dalam sticky note masing-masing. Ini buat sendirilah tu Alright. Jadi sampai setakat ini ada tak persoalan bagi semua dasar tersebut? Cikgu buka kepada soalan. Okey, soal jawab. Okey, silakan kalau ada, silakan. Nak tanya yang lalu boleh, nak tanya hari ini yang boleh, tak ada masalah. Silakan, ruang. Okey, cikgu buka kepada slot sesoal jawab. Silakan. Silakan student. Ada tak? Ada? Okey. Tadi saya dah highlight lah. Highlight dah? Oh, dahsyat. Ais share? Oh, dahsyat. Dahsyat Ais. Nama tak nampak kelas belum ni. Ais. Apa tu?
Kenapa lama tak nampak kelas sebelum ni? Saya handphone saya problem. Saya pakai laptop tu. Oh, pakailah laptop tak ada masalah. Kan? Tak Bawa apa, dia. mana tahu kan awak sibuk buat nasi kabu kan? Bila lagi buat nasi kabu? Adik aku. Bila lagi buat nasi kabu? Tak tahu ya aku. Okey, baik. Okey, gurau-gurau je Okey, baik. Okey, baik. Okey, cuba kita, kalau ada tak soalan lagi ni? Kalau ada tak soalan lagi? Sebab sekarang dah tunjuk sekarang jam menunjukkan 1.50. Ada 10 minit lagi sebelum kita tamatkan. Jadi kedua kita terpaksa berhenti sebab cikgu ada meeting dengan pengetua. Semua cikgu Alright. Baik. Kalau tak ada, cuba kita buat aktiviti. Aktiviti ni semua berkenaan dengan ekonomi. Okey. Rancangan pembangunan ekonomi mulai bertahun dan juga dasar pembangunan ekonomi. Okey. Arahan aktiviti. Sila klik butang mula untuk memulakan aktiviti. Selamat mencuba. Okey. Kita mulakan Nanti beritahu jawapan dia ya. Rujuk buku teks dengan pantas. Boleh rujuk buku teks. Tak ada masalah. Okey, ni agensi kerajaan ni. Agak-agak siapa dia? Cepat, lambat ni. Dah, lepas. Cepat. Dasar apa? Dasar kependudukan. Okey, apa dia ni? Ya aku. Mana? Kita tu lagi dah tepat. Satu string A bukan tu pun dapat. Dasar pensesuaian. Aduh. Dah satu lagi peluang. Okey. Apa dia? Apa nama agensi ni? Getah. Dasar hala tu cara baru. Apa pula dasar tu baru? Aduh, awak getahlah. Aika benda. Mula yo. Ya. Mula Alright. Okey, baik. Cikgu ulang balik. Okey, tadi permainan tadi, dia tanya tentang rancangan agensi rancangan pembangunan ekonomi 5 tahun. Agensi ni lah tu. Okey. Dan juga dasar pembangunan ekonomi yang kita belajar tadi. Jadi rujuk dengan pantas. Kita ulang balik. Awak ada 3 peluang je. Kalau salah satu tinggal 2 peluang. Salah lagi tinggal satu lagi peluang. Dia kena semua betul. Okey, baik. Kita ulang balik Alright. Arahan aktiviti. Sila klik butang mula. Apa nama dia? Senang. Kalau tak boleh jawab, tak tahu kan? Beda. Bagus. Ni. Senang. Baru belajar tadi. Rasa apa ni? Rasa ni lah. Rasa lokal. Habis. Tinggal 2 lagi. Cepat. Okey. Pekebun kecil kita. Apa dia? Apa nama agensi ni? Peladang, Pertubuhan Peladang. Peladang. Pekebun. Aduh. Tinggal 1 peluang. Kalik. Memanglah dia masa kan. Okey lah. Ini tanah secara besaran. Apa dia? Bangunan bandar. Bukan. Ya Allah. Apalah bandar, dah bandar wilayah. Aduh. Arahan aktiviti. Belajar. Okey, apa tadi yang salah Yang salah tadi apa? Cuba beritahu tadi yang salah tadi. Okey, yang untuk getah tu, Risda. Pekebun kecil Risda. Okey, awak ni. Lagi salah? Yang akhir tadi. Dasar pesuastaan. Okey, kita mula lagi. Okey. Arahan aktiviti. Arahan aktiviti. Yang ini apa? Yang ini takkan berpeladang ini. Ni kejora.
Ni mesti tak ada kelas ni. Ni apa dia? Di situ. Di situ kalau tak tahu tadi pun belajar. Ekonomi pada alah. Dasar pertanian negara. Allah tadi pun belajar. Petroleum mestilah Petronas ni. Satu Okey. Getah. Ni apa dia? ladang pertumbuhan peladang. Mestilah ni. Tak ada ikan pula. Alah. Industri berat. Apa dia industri berat? Mestilah Highcom. Kan nampak berat kat situ. Nampak ke tak? Nampak. Tak nampak? Tak tahulah. Anak siapa? Tak perasan aku, tak perasan. Tak perasan. Jawapan dia laju. Ni apa? Mestilah dasar perswastaan tadi dah belajar. Tadi nak cakap tadi. Tengok macam awak ni ada masalah ni. Petani apa dia masalah pemasaran? Mestilah farma, pemasaran. Betul. Itulah. Ni apa? Sekejap. Ada. Mestilah Rida. Ya Allah, salah. Membantu Penda, cikgu dah cakap tadi. Apa dia? Kalau tak dapat jawab tak tahu dah. Apa Penda? Penda lah. Awak ni banyak minum semut ni. Apa dia? Panduan kementerian Dasar Kependudukan Negara. Ekonomi apa lah? Kependudukan. WPS. Ini baru tadi last kali. Tak sampai. Dasar kependudukan negara. Ni apa? Ni kira Senang yang ni. Kalau tak dapat jawab tak tahulah awak ni. Apa dia? Alamak. La ilaha illallah. Aduh. Wah malu tu beda. Baik. Cikgu yang jawab. Okey, baik. Cukup dah setakat tu Alright. Awak kena ulang kaji balik dah. Benda ni dah belajar kan? Aduh. Pula yang tolong jawab kan? Siapa suruh tak baca buku nak SPM ni? Okey, baik. Dengar baik-baik. Okey, kekangan cabaran awak. Yang pertama, COVID-19. Awak tak bersemuka dengan cikgu di sekolah. Jadi awak bersemuka di atas talian. Tak ramai yang hadir. Kat situ dah tercicir pelajaran. Itu satu cabaran. Kedua, yang tak hadir kelas secara talian dia akan tercicir ni sukatan pelajaran. Dia kena cover banyak bab. Itu dua. Tiga. Awak balik semula sekolah nanti 24 Jun. Awak akan bercuti macam biasa. Bulan 12 tak sekolah cuti juga. Bulan 12 Kenapa tak sekolah? memang cuti apa sekolahnya bulan 12. Betul. Bulan 12 awak cuti. Cuti tu awak akan ambil SPM tu dah, tetapi SPM ditaruh pada tahun depan, betul? Betul. Jadi awak cuti pada hari itu, sekolah cuti, kelas cuti, cikgu cuti, tak ada PDP, tahu tak? Faham tak? Sedangkan bulan Januari SPM. Awak nampak tak? Faham tak ni? Bukan March. Bukan bulan 3 ke? Bulan 3 ke? Bulan 3? Okey. Kalau bulan 3, okey, tak tahulah cikgu. Cikgu bulan 3 tak tahu. Tak kisahlah, jadi awal tahun, bulan 3 tu awal tahun lah kan? Okey. Kat situlah masalahnya. Awak naik balik, awak balik. Okey, sekarang ni, cerita dia kan, lah. Okey, awak, walaupun awak ambil SPM tahun depan, awak tak boleh datang sekolah, awak dah tamat sekolah dah. Awak faham tak? Cerita apa sekarang ni? Tak tahu. Sekarang baik macam ni. Sekarang ni tak tahu, cikgu tak tahu. Isunya ialah, awak akan tamat sekolah kalau ikutkan dari segi biasanya awak tamat bulan 12 habislah kan? Adakah awak akan terus bersekolah pada tahun 2021 sehingga SPM? Isunya ialah pelajar darjah 4 tahun ni akan naik darjah 5. Awak nak ditempatkan di mana kalau bersekolah? Isunya kat situ. Faham tak? Jadi penyelesaiannya masih lagi dibincangkan di peringkat kementerian. Macam mana nak buat? Itulah cikgu cakap,
tolong cakna lah. Jangan rasa relax lambat lagi, cuti kita enjoy. Jangan tu sangat. Kita kena ingat, pandang, kena jauh ke depan fikir. Cikgu fikir jauh ni, satu-satu cikgu fikir. Jadi itulah berlaku kepada anda. Macam cikgu Bulat lah ambil SPM. Awak ambil SPM. Alright. Dah pukul 2 dah, cikgu kena pergi hari meeting kan, bising pula bos. Okey, cikgu, terima kasih kerana dengar bebel cikgu petang-petang ini. Kita rasa hadir. Alright. Jadi cikgu dah rakam pengajaran. Okey. Kongsikan dalam Telegram Alright. Jadi cikgu terpaksa mundur diri lah. Kita akhiri kita dengan majlis kita dengan tasbih Al-Kifarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Okey, pelajar-pelajar, teruskan ulang kaji, teruskan belajar. Jangan boleh catch up pelajaran tertinggal dah kena start dah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Waalaikumsalam. Terima kasih, Cikgu. Sama.